Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita teruskan ya matematik tingkatan, matematik tambahan, matematik tambahan tingkatan 4. Kita dalam bab baru iaitu bab 3. Tajuk besarnya adalah sistem persamaan dan subtopik pada hari ini adalah sistem persamaan linear. Ingat, linear. Dalam 3 pemboleh ubah. Bila kita sebut linear, kamu kena ingat, linear ni adalah persamaan yang kuasanya hanya satu. Tidak lebih daripada satu lah, maknanya tiada kuasa dua. Persamaan yang tidak mempunyai kuasa dua, kuasa tiga, kuasa empat tiada. Linear ini adalah merujuk kepada pemboleh ubah yang mana pemboleh ubahnya hanya kuasa satu sahaja. Linear. Jadi kita mau tengok satu-satu ya. Kita mau tengok satu-satu. Okey, pemboleh ubah kamu kena ingat. Bila ada 3 pemboleh ubah maknanya ada 3 huruf. Dalam persamaan tersebut ada 3 huruf. Dan ketiga-tiga huruf itu mempunyai kuasa yang tertinggi hanya satu. Tiada dua, tiada tiga dan seterusnya. Okey, jadi kita tengok contoh. Memerihakan sistem persamaan linear. Contoh, dia bagi kes kepada kamu. Okey, kes ni ada dalam buku teks. Boleh tengok dalam buku teks yang mana package eksklusif. Dia bagi kamu package eksklusif panggung sutera. Yang mana dia bagi yang pertama ini ada 2 popcorn, 1 botol air dan 1 tiket, harganya adalah RM13. Oh, murah lah ni. Okey, yang kedua 2 tiket, 1 popcorn, 2 botol air RM17 dan yang ketiga 3 tiket, 3 botol air dan 2 popcorn. Jadi yang ini kita mau tengoklah ada 3 benda. Ada 3 benda yang mana yang benda yang pertama tiket, botol air dan popcorn. Jadi kita mau cari sistem persamaan linear ni, kita mau cari nilai-nilai tersebut. Yang mana daripada harga package yang ditawarkan di panggung tersebut, di sebelah ni, panggung ini. Jadi, bagaimana untuk menentukan harga bagi sekeping tiket, sebotol minuman dan sebekas berteh jagung. Jadi, 3 persamaan linear boleh dibentuk dengan pemboleh ubah. Kamu boleh wakilkan dengan apa-apa sahaja pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni kita wakilkan dengan huruf lah. Kamu mau guna huruf ABC pun boleh, XYZ pun boleh, terpulang kepada kamu. Okey, contohnya bagi yang ini kita labelkan X ini, harga sekeping tiket. Y kita wakilkan kepada harga sebotol minuman dan Z harga sebekas berteh jagung. Kalau nak guna huruf lain bolehkah? Boleh, terpulang kepada kamu. Kamu mau guna MNO ke PQR ke terpulang kepada kamu rasa yang mana yang sesuai. Okey, jadi daripada persamaan ini kita boleh buat bentuk persamaan. Yang mana persamaan yang pertama RM13 ini adalah merujuk RM13 ini adalah merujuk kepada 1 keping tiket X tiket, 1 botol minuman dan 2 bekas berteh jagung ataupun popcorn. Sama juga yang RM17 ni apa? Yang RM17 ni 2 tiket, 2 botol air dan 1 popcorn. Dan seterusnya yang ketiga, RM27 ini merujuk kepada 3 botol air, 3 keping tiket, 3 botol air dan 2 popcorn. Itulah maknanya sistem persamaan linear ni adalah menolong kita, membantu kita untuk mencari harga sebenar ataupun nilai sebenar bagi situasi masalah dalam kehidupan kamu lah. Jadi kita mau tengok lagi apa lagi dalam persamaan ini. Okey, kalau sebelum ni kita tengok persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Kalau 2 pemboleh ubah ni maknanya persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah, contohnya ada 2 huruf sajalah. Maknanya X tambah dengan Y equal to 2. Ada 2 sahaja huruf. Okey, ataupun P tambah dengan Q equal to 5. Dia
maksud di sini, dua pemboleh ubah ini, sama juga bila dikata linear, bila soalan bagi tahu linear, maknanya huruf-huruf tersebut hanya mempunyai kuasa tertinggi dia satu saja. Kuasa satu ni nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun boleh. Kuasa satu ni. Bila dia tulis kuasa dua, maknanya dia bukan lagi kita panggil nama persamaan linear. Dan kalau dalam dua pun boleh ubah dalam bentuk graf dia begini saja. Graf dia hanya bentuk XY. Yang graf ni biasa kita jumpa ni XY. Dan sekarang untuk hari ni kita belajar persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Kalau 3 pemboleh ubah, grafnya adalah seperti ini. X, Y, Z. Yang ni kalau 2 pemboleh ubah. Tetapi hari ni kita mau belajar macam mana kalau 3 pemboleh ubah. Apabila melibatkan 3 pemboleh ubah, makanya beginilah bentuk graf kita dalam bentuk kita panggil 3D. Ini dalam bentuk 3D. Yang 2 pemboleh ubah ni kita panggil dia bentuk 2D, 2 dimension. Yang ni 3 dimension. Jadi yang ini ni nanti dulu, nanti kita belajar kemudian. Untuk hari ni kita hanya tengok kita punya persamaan dahulu. Okey, seterusnya. Okey, cuba tengok latih diri 3.1 dalam buku teks kamu. Bentukkan persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah bagi penyataan yang berikut. Okey, soalan dia adalah Aiman membeli 3 helai seluar. Ni. Ini yang pertama. 3 helai seluar. 2 helai baju. Dan sepasang kasut. Terpulang kepada kamu mahu labelkan seluar ni sebagai X, baju ni sebagai Y, ataupun kasut ni sebagai Z. Ataupun kamu mahu label A, B dan C. Berapa dia membelanjakan? Dia membelanjakan RM750. Sama ada kita labelkan 3A, 3 helai seluar, tambah dengan 3 helai seluar, maknanya daripada persamaan ini, maknanya 3A tambah dengan 2B, 2 helai seluar, tambah dengan 1C, equal to RM750. Kalau kamu tak nak guna ABC, kamu nak guna XYZ pun boleh. 3X tambah dengan 3Y tambah dengan Z equal to RM750. Syarat dia kamu kena label. A sama dengan seluar. B sama dengan baju. Dan C equal to kasut. Maknanya setiap apa yang kamu pilih, pemboleh ubah yang kamu pilih, kamu kena tahu perwakilan dia apa. Kalau kamu tidak buat perwakilan, maknanya tidak tepatlah kamu punya persamaan. Okey, sama juga dengan soalan seterusnya ni. Terangkan sama ada persamaan berikut dalam 3 pemboleh ubah ataupun bukan. Kamu tengoklah, apabila kalau soalan tersebut, contohnya ni pasangan dia. Ini, okey, soalan dia ada ABC. Di dalam persamaan itu, contohnya kalau kamu tengok soalan B, ada mempunyai kuasa 2. Maknanya ini bukan persamaan linear. Sebab apa? Sebab dia mempunyai kuasa tertinggi, kuasa 2. Ingat persamaan linear ni dia hanya mempunyai kuasa 1. Kuasa 1 ni sebenarnya tidak perlu ditulis. Sebenarnya A 7 kuasa 1, C kuasa 1. Tapi kuasa 1 ni tidak perlu ditulis. Untuk soalan ni dan seterusnya, kalau ada soalan yang melibatkan kembangan, kembangkan dahulu. Barulah kamu boleh state sama ada dia itu persamaan linear ataupun bukan. Okey, seterusnya. Sama juga yang ini. Okey, kita tengok contoh 1. Okey, contoh 1. Yang mana bagi soalan A, dia suruh tentukan sama ada
persamaan linear ataupun tidak lah ni. Okey, persamaan A. Persamaan A kita tengok ada di sini. Kuasa 2. 10 Z kuasa 2. Mana ini bukan persamaan linear. Kenapa? Kerana terdapat pemboleh ubah yang bernilai kuasa 2. Sama juga di sini. Okey, untuk soalan B, makanya di sini kalau kita tengok tiada kuasa lebih daripada 1. Betul tak? Maknanya di sini dia adalah ketiga-tiga mempunyai pemboleh ubah dengan kuasa pemboleh ubah bernilai 1. Ataupun persamaan linear lah ni. Semua persamaan linear. Yang mana kuasa dia hanya 1 saja. 1 ni tidak perlu tulis. Sebab tu tak tulis ni. Kalau nak tulis pun boleh. Tak nak tulis tak berdosa. Tapi biasanya memang kita tidak tulis lah. Okey, seterusnya. Dalam untuk kita selesaikan persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah ni, kita guna 2 kaedah. Yang mana kaedah yang pertama adalah kaedah penghapusan. Dan kaedah yang kedua adalah kaedah penggantian. Okey, cikgu yakin dan cikgu percaya kamu sudah tahu sebenarnya apa itu kaedah penghapusan. Dan kamu sudah tahu kaedah penggantian. Cumanya kita perlu update up to date saja. Untuk tajuk ini kamu memang perlu hati-hati dan perlu kemahiran ungkapan algebra. Yang mana kamu kena pindah-pindah ataupun kamu guna kaedah penggantian kan. Jadi memang kamu kena teliti untuk tajuk ini. Kalau kamu tidak teliti, kalau kamu cuai, memang akan efek lah jawapan terakhir kamu. Jadi kita tengok dulu macam mana dalam pengiraannya. Contoh 2. Okey, soalan dia. Selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan. Jadi sebelum kita soalan dia sudah state guna kaedah penghapusan. Jadi bila soalan sudah state, sudah bagi tahu kamu guna kaedah penghapusan, makanya wajib bagi kamu untuk selesaikan soalan ini menggunakan kaedah penghapusan. Kamu tak boleh guna kaedah lain. Jadi untuk selesaikan soalan ini, yang pertama sekali kita ada 3 persamaan. Dalam 3 persamaan ini, okey, untuk selesaikan persamaan ini, pertama sekali kita label dulu. Kita label dan kita wakilkan setiap. Kita ada 3 persamaan ini. Dan kita wakilkan dengan nombor lah. Maknanya kita wakilkan yang atas ni adalah persamaan yang pertama, persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga. Kita guna kaedah perwakilan. Dan pilih, dalam kita ada 3 persamaan. Kamu pilihlah, boleh pilih mana-mana 2 saja, pilih 2 saja persamaan. Jadi dalam soalan ni saya pilih soalan persamaan 1 dan 2. Yang mana persamaan satunya adalah 4x tolak 3y tambah dengan z sama dengan negatif 10. Dan persamaan yang kedua sama dengan 2x tambah dengan y tambah dengan 3z sama dengan 0. Okey, daripada persamaan ini, kita mau hapuskan dia. Jadi, daripada sini kita pilih antara yang mana, x ke, y ke, z ke, yang manakah yang senang untuk dihapuskan. Sebab apa? Sebab kita mau guna kaedah penghapusan, jadi kita mau hapuskan dia, yang manakah senang. Kalau yang ini, saya pilih x. Saya mau hapuskan x ni. Jadi, bila saya mau hapuskan x, saya kena pastikan, pemboleh nilai x dan y, nilai x bagi persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua ni mesti sama. Persamaan yang pertama 4, nilai x-nya adalah 4 dan persamaan yang kedua nilai x-nya adalah 2. Jadi macam mana saya mau samakan dia? Saya mau samakan dia dengan kita boleh darabkan dengan 2. Yang mana persamaan itu akan jadi seperti ini. Didarabkan dengan 2. Bila didarabkan dengan 2, bila x ini didarabkan dengan 2, kawan-kawan dia di belakang ni, y, z, dan sama dengan, tengok cara cikgu buat. Di sini juga, selepas tanda sama dengan ni, saya tulis balik 2, 0. Kalau kamu tulis begini, kalau kamu buat begini sahaja, darab dengan 2, salah. Sebab apa? Sebab kita ada jambatan di sini. Kita perlu asingkan dia. Yang ini juga mesti dia darab dulu. Itu cara dia. Itu cara untuk tulis apabila berlaku pendarapan. Bagi persamaan lah.
Jadi apabila sudah kita darab dengan 2, barulah kita boleh hapuskan dia. Sekarang kita menghapuskan X. Okey, jadi bila menghapuskan X, apa akan jadi? Kita akan dapat 5Y tambah dengan 5Z sama dengan 10. Macam mana ni dapat macam ni? Okey, yang mana persamaan ini, yang ini bila didarab dengan 2, kita akan dapat 4X. Tambah dengan 4Y. Tambah dengan 12Z. Betul? Equal to 0. 1 tolak dengan 2. 1 tolak dengan 2. 1 tolak 2. 4 tolak 4. Maknanya yang ni hapus. 0. Negatif 3 tambah dengan 2. Berapa? Negatif 3 tolak tambah 4. Jawapannya adalah okey, di sini saya baiki sikit ya, ada kesilapan sikit, kesilapan PowerPoint tadi. Jadi yang ini bila didarabkan dengan 2, 2 darab 2x, 4x, 2 darab y, okey dapat 2y, 2 darab 3 dapat 6z. Okey, equal to 0. Okey, bila dapat persamaan ini, okey jangan tengok yang bawah ni. Apa yang perlu kita buat? Yang kita perlu buat 1 tolak dengan 2, persamaan yang barulah. Mana 4 tolak 4 kamu akan dapat 0. Negatif 3 tolak dengan 2y, kamu akan dapat negatif 5y. Dan z tolak tambah 6z, kamu akan dapat negatif 5z. Sama dengan negatif, kamu akan dapat negatif 10. Okey, kalau kita perhatikan di sini, kita ada negatif 5 tolak dengan negatif 5z sama dengan negatif 10. Semua negatif. Jadi bila semua ni pembalik ubahnya negatif, kita boleh ubah ke semua ini menjadi positif. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. Ni. Maknanya kita tukar tempat sajalah. Maknanya kalau kamu mau guna yang ini pun boleh. Mau guna yang ini pun boleh. Dengan syarat ke semua ini kita tukar tanda lah. Kita tukar tanda. Okey, seterusnya. Bila kita dapat persamaan baru, kita wakilkan persamaan baru ini dengan nombor 4. Okey, seterusnya. Ingat ya, kita sudah ada pembalik ubah yang baru, persamaan yang baru. Dan kita tengok seterusnya. Pilih lagi mana-mana dua persamaan. Tadi sudah kita pilih persamaan 1 dan 2. Okey. Jadi yang mana lagi kita belum pilih? Kita belum pilih lagi persamaan 3. Jadi terpulanglah kepada kamu. Kamu mau pilih pasangan 3 ni dengan persamaan 1 ataupun 2. Okey, jadi kalau persamaan ni di sini saya pilih persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2 dan persamaan 3. Okey. Kita menghapuskan yang mana? Sama juga. Kalau yang ini sudah kita hapuskan X. Samalah untuk persamaan yang kedua ni. Untuk memudahkan jalan kerja, kita hapuskan yang sama. Kalau di sini yang pertama ni kita hapuskan Y, maka kita hapuskan Y lah. Tapi yang ini sudah persamaan yang pertama, kita hapuskan X. Jadi, untuk yang kedua ini, kita juga mesti hapuskan X. Tapi bila untuk kita hapuskan, kita mau tengok di sini, nilai X ini tidak sama. Bila tidak sama, sama juga kamu kena samakan. Yang mana kamu kena darabkan dia. Yang mana kita darabkan persamaan yang kita darabkan persamaan yang ketiga. Yang ketiga ini dengan 2. Ni darab dengan 2. Macam mana mau darab? Darablah dengan 2. Darab 2. Yang ni juga darab dengan 2. Okey, apabila didarab dengan 2. Okey, apabila kita darab dengan 2, tengok yang di bawah ni. Yang di bawah ni. Ni. Apa hasilnya? 2 darab negatif 1 dapat negatif 2. 2 darab 2 dapat 4. 2 darab negatif 5 dapat negatif 10.
17 darab 2 kamu akan dapat 34. Okey, bila kita tengok sini, pemboleh nilai bagi X ini sudah sama. Di sini 2, di sini 2. Jadi kita menghapuskan dia. Jika menghapuskan dia, kita tengok kita guna dua benda saja, tambah ataupun tolak. Kalau kita guna tolak di sini, contohnya saya tolak kan. 2 tolak 2, kamu akan dapat negatif, kamu akan dapat positif 4. Maknanya dia masih tidak terhapus. Jadi maknanya di sini kita tidak boleh guna tolak. Apa yang kita boleh guna? Kita kena guna apa? Kita guna tambah. Yang mana bila ditambah 2 tambah tolak 2, kamu akan dapat 0 di sini. Jadi bila di sini ditambah, maknanya persamaan yang kedua dan yang ketiga ditambah. Okey, persamaan yang pertama dan yang kedua ditambah. Bukan 4 dengan 5. Persamaan yang kedua ni, yang kedua dan ketiga. 2 tambah dengan 3. Jadi kita tambahlah 2 tambah negatif 2, 0. Kamu akan dapat apa? Kita akan dapat, hapuskan X, kita akan dapat, yang ni 0. 1, nilai Y ni sini tiada nombor. Maknanya kalau tiada nombor, maknanya 1 lah. 1 tambah dengan 4, kamu akan dapat 5Y. 3 tambah dengan negatif 10, kamu akan dapat negatif 7Z. Sama dengan 1 tambah 34, kamu akan dapat 34. Maknanya yang ini akan jadi persamaan yang Okey, kita sudah ada persamaan yang keempat. Maknanya yang ini akan jadi persamaan yang ke-5. Okey, cuba kita tengok yang ini. Yang ini kita sudah ada persamaan. Yang mana pemboleh ubah dia adalah Y dan Z. Sama juga pemboleh ubah yang baru ini Y dengan Z. Bila pemboleh ubah kedua-dua, pemboleh ubah ini sama, makanya kita boleh selesaikan dia. Yang mana okey, tengok yang mana persamaan tersebut, ni persamaan yang tersebut, ini persamaan yang keempat dan yang ini adalah persamaan yang ke-5. Okey, yang tengok ni. 5Y tambah dengan 5Z sama dengan 10. Yang ni 5Y tolak dengan 7Z sama dengan 34. Jadi kita selesaikan, kita hapuskan Y. Saya hapuskan dengan tolak. 5 tolak 5, 0. 5 tolak 7, kamu akan dapat 12Z sama dengan 10 tolak dengan 34, kamu akan dapat negatif 24. Okey, sekarang bila sudah dapat begitu, kita cari nilai Z. Okey, kamu akan dapat Z equal to negatif 2. Okey, makna 12 pergi ke seberang, bahagi negatif 24 bahagi 12, kamu akan dapat Z sama dengan negatif 2. Bila sudah dapat Z sama dengan negatif 2, masukkan ke dalam persamaan yang terpulanglah. Kamu mau masuk dalam persamaan ini ke? Mau masuk dalam persamaan yang ini ke? Gantikan Y. Ataupun persamaan ini ke? Gantikan Z equal to negatif 2. Terpulang. Kalau persamaan ini, saya pilih persamaan yang ni. 5Y tolak 7Z. Ini persamaan saya yang saya pilih adalah 5Y tolak dengan 7Z sama dengan 34. Z ini gantikan dengan negatif 2. Bila gantikan dengan negatif 2, okey, negatif 7 tolak 2, kamu akan dapat positif 14. Kita mau cari Y, jadi kita pindahkan 14 ni ke seberang. Kamu akan dapat 5Y sama dengan 20. Okey, kita mau Y saja. Y pergi ke seberang, bahagi dengan 5. Makna 20 bahagi 5 dapatlah Y sama dengan 4. Okey, kita sudah ada dua benda. Kita sudah ada nilai Z dan kita sudah ada nilai Y. Sekarang yang kita belum ada adalah nilai X. Jadi, gantikan Y sama dengan 4 dan Z sama dengan negatif 2 ni dalam 1 ke? Kamu mau gantikan dalam 2 pun boleh. Mau gantikan dalam 3 pun boleh. Okey, kalau persamaan ini, pilih persamaan yang pertama. Yang mana persamaannya adalah, apa dia persamaan dia? 4X tolak dengan 3Y tambah dengan Z sama dengan negatif 10. Yang mana Y ini gantikan dengan 4 dan Z ini gantikan dengan negatif 2.
Okey, masukkan ke dalam persamaan. Apa akan jadi? Kira ya, kira. Kita akan dapat 4x tolak 12 tolak 2 sama dengan negatif 10. Okey, yang ni. Yang nombor ni buang ke seberang. Okey, kamu akan dapat 4x sama dengan 4. 4 ni daripada mana? Ha? Maknanya negatif 10. Maknanya di sini, sebenarnya dia ada step. Step 4x sama dengan negatif 10. Negatif 12 ni pindah ke seberang tambah dengan 12. Negatif 2 jadi tambah 2. Negatif 10 tambah 12 tambah 2 dapatlah 4. Jadi, kita mau X. Kita mau X sahaja. Jadi, X dengan 4 ni dia rapat pergi sebelah dia bahagi. Jadi, 4 bahagi 4. Kita akan dapat X equal to 1. Bila kita sudah dapat ke semua ni, X, Y dan Z. Jadi, kita buat kesimpulan lah. Maka, X sama dengan 1, Y sama dengan 4, Z sama dengan negatif 2. Ialah penyelesaian bagi sistem persamaan ini. Okey. Untuk hari ni, video ni panjang sedikit ya. Sebab melibatkan jalan kerja yang panjang. Jadi, tolong bersabarlah sedikit ya. Jadi, seterusnya, kita tengok contoh yang ketiga. Yang mana contoh yang ketiga ini kita guna kaedah penggantian. Kalau yang tadi kita guna kaedah penghapusan. Untuk kali ini kita guna kaedah penggantian. Kalau penggantian ni macam mana? Kaedah ganti ni kita tengok. Sama juga. Untuk kaedah ini, kita wakilkan setiap persamaan kita ini dengan nombor 1, 2, 3. Okey, yang pertama, daripada 1, kita tukar persamaan 1 ini jadi 4. Yang mana apa dia? Terpulanglah kamu nak tukar yang mana. Tapi kita pilih yang senang lah. Yang mana persamaan 4, kita mau Z sahaja. Mau Z sahaja. Jadi yang lain kita pindah ke seberang. Yang mana, macam mana jadi persamaan ini ni? Okey. Asalnya persamaannya adalah, okey kita tengok macam mana dapat seperti itu. Jalan kerja dalam buku teks kamu dia tidak tunjuk jalan kerja. Jadi kamu memang kena tengok betul-betul video ni Jalan kerja dalam buku teks kamu tidak lengkap. Okey, tolak dengan Z sama dengan negatif 120. Macam mana dia dapat yang ni? Kita mau Z. Yang lain ni buang. Makna negatif Z sama dengan 120. Yang ni buang. Maknanya 3 ni positif. Bila buang ke seberang dia akan jadi negatif. Sama juga dengan Z. Y. Y ni negatif. Buang ke seberang dia akan jadi positif Y. Okey, yang ni letak di belakang hujung. Okey. Bila dapat begini, kita tengok Z ini dia mempunyai nilai negatif. Negatif ni dia tidak comel. Jadi kita buang lagi ke seberang. Negatif-negatif, nilai di sini akan menjadi positif. Negatif-positif, dia akan jadi negatif. Negatif-negatif akan jadi positif. Sebab itulah kita dapat persamaan kita 3X tolak dengan Y tambah dengan 20. Itu sebab itu. Sebab nilai negatif ni, dia efek kepada nilai negatif. Okey, daripada persamaan tu kita sudah dapat nilai Z. Gantikan Z ni di dalam 2. Gantikan Z ni di dalam 2. Yang mana persamaan yang kedua adalah Y sama dengan 2Z sama dengan 30. Okey, bila kita gantikan Y ini, persamaan yang keempat ni di dalam 2. Yang mana yang ini adalah nilai Z ni. Persamaan yang kedua adalah Y tolak 2Z. Yang ini adalah Z ni. Ini adalah Z. Kita kembangkanlah. 2 darab 3, 6. Negatif-negatif kamu akan dapat positif. Yang ni saya kata mesti hati-hati ni. Negatif, positif kamu akan dapat negatif. Okey. Bila dapat seperti ini, selesaikan. Kumpulkan yang sama, nombor dengan nombor. Okey, buang ke seberang. Y dengan Y. Okey, Y di sini 1. 1 tambah 2 kamu akan jadi 3. Okey, X dia yang ni saja. Dapatlah negatif 6. Okey, jadilah kita persamaan yang baru. Okey, kita dapat persamaan yang baru. Panjang jalan kerja dia. Tolong teliti Ini persamaan dia. Yang mana persamaan ini macam mana boleh jadi macam ni? Asalnya begini. Dia kecilkan ni sebenarnya. Dia sudah kecilkan persamaan ini. Yang mana persamaan ini asalnya adalah negatif 6X
tambah dengan 3Y sama dengan 270. Okey, saya pilih 3Y. Maknanya 3Y 270 negatif 6 bila buang ke seberang dia akan jadi positif. Okey. Yang ini, persamaan ini saya mahu Y saja. Saya tidak mahu 3. Maknanya saya bahagikan dengan 3. 3 ni buang ke seberang, dia bahagi dengan 3. 270 bahagi dengan 3 tambah dengan 6X juga dibahagikan dengan 3. Dapatlah persamaan 270 bahagi 3 dapat 90. 6 bahagi 3 dapatlah 2X. Dapatlah seperti ini. Kamu kena tengok video ni sebab dalam buku teks kamu, tidak lengkap jalan kerjanya. Okey, seterusnya kita tengok gantikan 4 dan 5 ke dalam 3. Kita sudah ada nilai Z. Ini Z. Dan kita sudah ada nilai Y. Okey, jadi kita gantikan persamaan yang ini. Hati-hati untuk menjawab soalan ini. Z dan Y ini ke dalam persamaan 3 yang ketiga ni. Kita sudah ada Z dan kita sudah ada Y. Gantikan. Yang mana persamaan dia adalah X tambah dengan Y tambah dengan Z sama dengan 180. Yang mana Z kita yang ini, persamaan ini. Ni persamaan ini. Dan Y kita adalah 90 tambah dengan 2X. Jadi gantilah. Mana di sini X tambah dengan Y. Okey, Y kita apa dia ni? Yang sudah kita buat tadi lah 90 tambah 2X. Z kita adalah 3X tolak dengan Y tambah dengan 120. Yang mana Y ini ni 90 tambah 2X. Jadi bila sudah dapat begini, kembangkan. Keluarkan dia punya ni, satukan dia, kita akan dapat kumpulkan X dengan X. X tambah 2X tambah dengan 3X tolak 2X, kamu akan dapat 4X. 90 tolak 90, kosong. Tambah dengan 20, 120, pindah ke seberang. 180 tolak 120, kamu akan dapat 60. Okey, kita mau X saja. Di 4 ni buang ke seberang, maknanya 60 bahagi dengan 4, kamu akan dapat X sama dengan 15. Okey, seterusnya. Kita sudah dapat X sama dengan 15. Kita masukkan ke dalam persamaan 5. Terpulanglah. Kamu mau masuk persamaan yang ini ke, yang ini ke. Kita guna persamaan yang kelima. Yang mana persamaan asalnya adalah Y sama dengan 90 tambah dengan 2X. Gantikan X kita ini dengan 15. Okey. Maknanya kita akan dapat persamaan kita adalah Y sama dengan 120. Okey, bila dapat, kita sudah ada nilai X. X sama dengan 15. Y 120 masukkan ke dalam 3. Okey, yang mana persamaan yang ketiga ini adalah ni. X tambah dengan Y tambah dengan Z sama dengan 180. Gantikan X ni 15, Y ini 120. Dapatlah Z. Yang mana bila kita gantikan, okey, kamu akan dapat Z sama dengan 45. Maknanya 120 ni pindah ke seberang. Maknanya Z sama dengan, jalan kerja dia, Z sama dengan 180 tolak dengan 120 tolak dengan 15. Kamu akan dapat Z sama dengan 45. Kita sudah dapat X 15, Y 120 dan Z 45. Buat kesimpulan. Okey, buat kesimpulan. Maka ialah X sama dengan 15, Y 120, Z 45 ialah penyelesaian bagi sistem persamaan ini. Jadi, saya mahu sentuh sikit lagi dia video ni panjang sikit. Kamu kena tengok betul-betul. Bila kamu tengok contoh 4 ataupun example 4, example 4, sama juga. Soalan ini dia tidak bagi tahu kamu sama ada kamu mau pilih penghapusan ataupun penggantian. Terpulang kepada kamu mau pilih yang mana. Okey, kalau kaedah ini saya guna kaedah penghapusan. Okey. Dalam buku teks kamu jalan kerjanya tidak lengkap. Jadi kamu memang kena dengar ni. Okey. Jadi pertama sekali bila mau guna kaedah penghapusan, kamu kena pilih yang mana kamu nak hapus. Okey. Kalau di sini saya pilih mau hapus X. Bila saya mau hapus X, saya kena pastikan nilai X ini atas dan bawah dia sama.
Jadi bila saya mau hapuskan dia, saya kena samakan dia, saya kena darabkan dengan 2. Yang mana kena darabkan dengan 2? Yang atas ni. Sebab apa? Sebab saya mau samakan nilai X ni. Nilai X ni 2. Yang di atas ni 1. Maknanya dia tidak sama. Jadi maknanya saya kena darab 2. Bila di depan darab 2, yang belakang juga mesti didarab dengan 2. Okey, seterusnya. Apa akan jadi? Bila didarab dengan 2 darab X, 2X, 2 darab 1, 2Y, 2 darab 3, 6, tambah dengan 6. Okey, bila sudah sama, hapuskan dia. Macam mana menghapus? Guna tambah ataupun tolak? Kalau saya guna tolak di sini, 2 tolak 4, tekan kalkulator, kamu akan dapat 4X. Maknanya dia tidak terhapus. Jadi kalau tidak terhapus, tidak boleh guna tolak. Jadi macam mana? Cuba tukar pula guna positif. 2 tolak tambah 2, ya. Maknanya dia akan menjadi 0. Maknanya di sini kita tambah. Bila di sini tambah, yang lain juga mesti tambah. Jadi negatif 2 tambah 2, kamu akan dapat, kita akan dapat negatif 2 tambah 2, kamu akan dapat kosong. Tambah 6, tambah tolak 6, tekan kalkulator. Tekan kalkulator, tekan nombor sahaja. Tambah 6, tambah tolak 6, kamu akan dapat 0 juga. 0, 0, 0, 0. Yang ni 0, 0, 0. Maknanya dia tidak ada pun boleh ubah terus kepada nilai. Maknanya kita akan dapat persamaan kita, kamu akan dapat kosong sama dengan 12. Apa maksud dia? Maka persamaan ini tiada penyelesaian. Sebab apa? Sebab kosong tidak sama dengan 12. Ini sahaja. Tidak semestinya jalan kerja kamu mendapat jawapan. Ada juga tidak dapat jawapan. Seperti inilah. Jadi kamu kena faham betul-betul. Okey, seterusnya contoh yang ke-5. Contoh yang ke-5 ni kita tengok dan perhatikan. Sama juga state. Kamu labelkan persamaan 1, 2, 3. Kaedah pilih, kaedah penghapusan, pilih je. Daripada penghapusan ni kita mau hapuskan yang mana? Mau hapuskan X ke Y ke Z ke terpulang. Tapi dengan syarat kamu mesti samakan dia punya nilai. Jadi di sini saya mau hapuskan Z. Saya mau hapuskan Z. Yang mana Z ini nilai dia di atas 2 dan di bawah dia 4. Jadi apa perlu saya buat? Saya kena buat yang di atas ni mesti didarab 2. Mesti didarab dengan 2. Jadi bila didarab dengan 2, kedua-dua belah lah mesti darab 2 semua sekali. 2 darab 3 apa akan jadi? Okey, akan jadi seperti ini. Bila yang di atas ni darab 2, 2 darab 3, 6, 2 darab 5, 10, 2 darab negatif 2 dapat negatif 4, 2 darab 13 dapat 26. Bila dapat begini, saya mau hapuskan Z tadi kan? Tengok. Kita mau pilih, pilih mau hapuskan guna positif ataupun negatif. Okey, kalau saya guna positif. Negatif 4 tolak tambah 4, saya akan dapat 8Z. Terhapus ataupun tidak? Negatif 8Z. Tidak terhapus, betul tak? Jadi maknanya saya tidak boleh guna operasi tambah. Cuba kita try tolak. Tolak 4, tekan kalkulator ya. Negatif 4, barulah saya dapat 0 di sini. Bila di sini tolak, yang lain pun akan ditolak. Bila yang ni kita hapuskan dengan cara tolak, yang lain juga ditolak. Jadi 6 tolak 5, saya akan dapat berapa? Saya akan dapat 11X. Sama juga di sini. 10 tolak 2Y, saya akan dapat 12Y tambah dengan 0 sama dengan 6. Ini persamaan yang baru. Ni. Ini persamaan yang baru. Okey, kita labelkan sebagai persamaan yang keempat. Okey, seterusnya. Pilih lagi. Pilih lagi 2 persamaan. Tadi kita sudah pilih 1 dan 2. Sekarang kita pilih 1 dan 3 pula. Bila kita perhatikan persamaan 1 dan 3 ada yang sama, iaitu Z. Ini persamaan yang ketiga. Jadi kita boleh hapuskan Z. Sebab apa? Sebab nilai dia sudah sama. Bila di sini hapuskan Z, sini juga mesti hapuskan Z. Kalau di sini sudah hapuskan X, sini mesti hapuskan X. Kita ikut yang seberang dia ni lah. Jadi, bila hapuskan X, kita menghapuskan macam mana? Dengan operasi tambah. Maknanya apa? Negatif 2 tambah 2, baru kamu akan dapat kosong. Maknanya yang lain ni juga mesti guna operasi tambah.
Maknanya 3 tambah tolak 14, kamu akan dapat nilainya adalah negatif 11x. Tekan kalkulator. 5y tambah tolak 17, kamu akan dapat negatif 12. Yang akan dapat 0 sama dengan negatif 6. Okey, kita labelkan. Ini persamaan kelima. Jika kita perhatikan, kita sudah ada persamaan ini. Dan kita sudah ada persamaan ini. Dalam persamaan pertama dan yang kedua, ni kita sudah ada nilai x, nilai y. Ini pun nilai x, nilai y. Jadi kita boleh satukanlah dia. Satukan dia yang mana persamaan yang keempat adalah ini. Dan persamaan yang kelima adalah ini. Jadi kita mau hapuskan. Cuba kalau kita hapuskan satu dulu. Hapuskan x. Bila mau hapuskan x, kita guna operasi tambah. Kalau kamu guna operasi tolak, tidak dapat jawapan. 11 tolak 11x, kamu akan dapat 22x. Tekan kalkulator lah macam mana dapat 22 ni. Tolak-tolak dia akan jadi tambah kan. Jadi makna kita tidak boleh guna tolak. Kita cuba tambah. 11 tambah tolak 11, kamu akan dapat di sini 0x. Sama juga di sini. 12 tambah tolak 12, kamu akan dapat 0. Kamu akan dapat jawapan dia seperti ini. Apa jawapan kamu? Kamu akan dapat jawapan seperti ini. 0 tambah dengan 0, 0. Makna apabila semua nilai ini 0, sama juga. Persamaan ini tidak mempunyai penyelesaian tak terhingga. Kerana 0 sama dengan 0. Itu dia. Itu beza dia ya. Okey kelas, memandangkan panjang lagi dalam pengiraan bagi yang ini, kita stop dululah sebab masa sudah 40 minit ni. Okey, kita sambung dalam video rakaman yang kedua. Okey, sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, maaf ya, kita sambung sedikit lagi bab 3 ini dalam satu topik yang pertama ni. Dalam siri yang kedua, sebab terlalu panjang dalam pengiraannya. Jadi masa juga terlalu panjang. Cikgu terpaksa cut lah. Kita buat 2 rakaman. Okey, yang mana yang tadi sudah kita tahu persamaan linear ni kita boleh guna 2 kaedah. Iaitu kaedah dia adalah kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Yang mana kamu kena take note lah. Yang mana kamu kena take note. Kalau guna kaedah penghapusan, kamu kena pilih. Kamu kena take note apabila kita menggunakan kaedah penghapusan, yang pertama sekali, kamu kena pilih 2 persamaan. Daripada 2 persamaan ini, kamu pilih, kamu mau hapuskan yang mana. Kalau soalan ini, dia pilih X. Kita hapuskan X. Bila kita mau hapuskan X, kamu kena pastikan yang X ni mesti mempunyai sama nilai. Kalau di sini, X ni tidak sama. Maknanya kena hapuskan, kena samakan 2 nilai. Mana kamu kena darabkan dia. Darab kasih sama. Apabila di sini, kamu sudah pilih 2 persamaan. Sudah pilih 2 persamaan dan kamu hapuskan X. Untuk pilihan yang kedua juga, kamu pilih selain daripada persamaan 1 dan 2 lah macam seperti ini. Sama juga, bila kamu hapuskan yang X di situ, untuk persamaan yang kamu pilih yang kedua juga, kamu kena pilih untuk hapuskan X juga. Mesti sama. Kalau di sini hapuskan X, yang ni juga mesti hapuskan X. Sebab apa? Sebab kita nak persamaan akhir dia menjadi sama seperti ini. Ingat, bila kita mahu hapuskan X, kamu kena kasih samakan dia punya nilai. Kasih samakan dia punya nilai seperti ini. Bila kamu sudah hapuskan X, dapat persamaan dia, dan yang ini dapat persamaan dia, kamu kasih satukan. Kita boleh selesaikan. Dan kita boleh selesaikan seterusnya. Ini adalah bagi penghapusan. Boleh screenshot. Ambil gambar yang ni. Tolong tengok betul-betul. Kaedah dia. Yang pertama pilih 2. Pilih yang mana kamu pilih 2 persamaan. Kemudian pilih huruf apa yang kamu mahu hapus. Sama juga. Pilihan yang kedua juga mesti hapuskan yang sama. Ini adalah step untuk kaedah penghapusan. Okey, kaedah penggantian macam mana? Kaedah penggantian. Kita ada 3 persamaan. Kita ada 3 persamaan.
pilih satu persamaan yang kita boleh tukarkan dia. Kamu mau pilih persamaan pertama ke, dua ke, tiga ke, terpulang. Tapi pilihlah yang senang. Kita biasanya kita ambil. Jangan ambil yang dua pun boleh ubah. Yang ni jangan ambil yang dua pun boleh ubah. Biasanya kita akan ambil yang ada tiga pun boleh ubah. Yang dua pun boleh ubah ni susah sikit nanti jalan kerja kamu. Sama ada kamu boleh pilih yang pertama ataupun yang ketiga. Jadi pilih satu. Contohnya kamu pilih Z. Kamu mau pilih Y ke X ke, terpulanglah. Maknanya selebihnya tu kamu buang ke seberang. Buang. Tadi cikgu sudah tunjukkan macam mana jadi macam ni kan. Okey, bila kamu sudah ada kamu punya persamaan ini, kamu gantikan. Daripada persamaan satu tadi, masukkan dalam dua ke, masukkan dalam tiga ke, terpulang. Okey, yang ini saya masukkan dalam dua. Dapat persamaan ini. Yang mana dalam persamaan ini, ada nilai Y dan nilai X. Yang tadi kita sudah wakilkan Z sama dengan berapa. Dan persamaan yang kedua, saya dapat Y sama dengan berapa. Y sama dengan berapa. Saya sudah tahu nilai Z, saya sudah tahu nilai Y. Maknanya kita yang persamaan yang pertama, persamaan yang kedua sudah guna. Persamaan yang pertama sudah guna. Ni yang pertama kan. Saya gantikan Z. Persamaan yang kedua juga sudah guna. Ini adalah persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga belum. Jadi Y dan Z tadi saya guna, saya masukkan dalam persamaan yang ketiga. Ini persamaan yang ketiga. Gantikanlah. Y sama dengan ini adalah Y. X tambah dengan Y. Ini adalah Y dan ini adalah Z. Yang mana Z ini dalam Z, ini ada Y. Yang mana dalam Z adalah 3X. Tolak dengan Y, tambah dengan 120. Yang ni apa ni cikgu? Warna biru ni. Ini sebenarnya adalah nilai Y. Ini dalam Z kan. Ada 3X. Tambah dengan, tolak Y. Di sini sebenarnya, kita tengok di sini sebenarnya adalah warna merah lah. Kecil sikit. Okey, di sini adalah 3X. Tolak dengan 2Y. Bukan 2Y, tolak Y. Tambah dengan 120. Sebab ni, sebab tu lah ni nilai Y ni. Y. Okey, jadi selesaikan dapat nilai X. Ini adalah kaedah gantian. Kamu kena pandai untuk membezakan kaedah gantian dan kaedah penghapusan. Okey. Seterusnya, kita tengok contoh yang dalam siri pertama tadi. Sekiranya bila kamu soalan tersebut dia tidak bagi tahu kamu, sama ada kamu guna kaedah penghapusan ataupun kaedah gantian, terpulang kepada kamu. Kamu mau pilih yang mana? Kamu mau soalan pilih kaedah penghapusan pun boleh, penggantian pun boleh. Terpulang. Sebab apa? Sebab soalan tidak bagi tahu kamu. Kamu boleh pilihlah. Okey. Tapi untuk contoh 4 yang cikgu sudah terangkan jalan kerja ni, cikgu pilih kaedah penghapusan kan. Jadi bila kamu kira-kira kamu dapat jawapan seperti ini, kosong sama dengan 12, tidak ada jalan penyelesaian, maka kamu kena buat kesimpulan seperti ini. Maka kesimpulan dia adalah sistem persamaan linear ini tiada penyelesaian. Kamu kena buat kesimpulan lah. Yang mana kosong tidak sama dengan 12. Sama juga untuk contoh yang kelima. Contoh yang kelima juga dia tidak bagi tahu kamu dan dia tidak bagi syarat kamu nak guna kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Terpulanglah. Tetapi bila kamu kira-kira kamu dapat kosong tambah sama dengan kosong. Makanya kamu kena buat kesimpulan. Dia beza. Kesimpulan yang pertama ini tiada penyelesaian. Kerana kosong tidak sama dengan 12. Yang ini, dia punya kesimpulan, persamaan linear ini tidak mempunyai penyelesaian tak terhingga. Kerana kosong sama dengan kosong. Dia beza kesimpulan dia. Kalau kosong sama dengan kosong, penyelesaian tak terhingga. Kalau kosong tidak sama dengan 12 kerana dia tidak mempunyai penyelesaian. Dia beza. Jadi seterusnya kita mahu tengok contoh latih diri 3.2. Yang ni kamu boleh buat sendirilah. Cikgu tak nak huraikan yang ni. Cikgu mahu huraikan berkenaan dengan contoh 6. Aplikasi matematik. Yang ni cikgu mahu terangkan sedikit lagi lah. Okey.
Cikgu kena terangkan sebab ini adalah aplikasi. Dalam soalan ADMAT nanti, dia tidak akan bagi sebiji. Soalan tidak akan bagi macam ni. Soalan jarang bagi dalam bentuk ayat seperti ini. Dalam bentuk persamaan ini, soalan ADMAT bukan begini. Soalan ADMAT yang akan keluar exam adalah seperti ini. Dalam bentuk ayat ini. Maknanya dalam bentuk ayat ini, kamu kena convertkan, kamu kena tukarkan kepada ayat matematik, barulah kita boleh selesaikan. Dia bagi kamu cerita. Kamu kena tukarkan cerita itu dalam bentuk ayat matematik dan barulah boleh selesaikan. Jadi, banyak kerja. Jadi kamu memang kena perlu faham tajuk ini. Kalau kamu tak faham, memang susahlah untuk kamu jawab soalan. Jadi kita tengok apakah aplikasi dia. Tommy mempunyai 3 unit kondominium yang mana jenis A, 1 bilik tidur, B, 2 bilik tidur, C, 3 bilik tidur. Kesemua unit kondominium itu disewakan dengan jumlah sewa diperolehi ialah 1,240 satu hari. Kalau satu hari 1,240, 30 hari berapa? Wih, kaya dia. Tommy perlu menyimpan 10% daripada harga sewa unit jenis A, 20% harga sewa unit jenis B dan 30% daripada harga sewa unit C untuk kos penyelenggaraan. Jumlah simpanan sehari ialah sebanyak 276. Harga sewa bagi unit jenis C ialah 2 kali ganda. 2 kali harga sewa bagi unit jenis A. Berapakah harga sewa sehari bagi setiap unit kondominium milik Tommy? Maknanya banyak. Kamu kena perlu faham satu-satu. Jadi memahami masalah. Pertama sekali sudah dia bagi tahu jumlah sewa satu hari adalah 1240. Makna 1240 ini dia refer kepada kondominium jenis A, B dan C. A tambah B tambah C sama dengan jumlah sewa dia adalah 1240. Kemudian dia bagi tahu kos untuk kos penyelenggaraan. Okey, jumlah simpanan dia adalah 240 yang mana simpanan untuk kos penyelenggaraan adalah 10%. Kemudian 20%, 30%. Maknanya A 10%, B 20% dan C 20%. Dan yang terakhir dia kata harga sewa unit jenis C adalah 2 kali ganda harga sewa unit jenis A. Kamu kena keluarkan maklumat ni. Daripada maklumat ni kita mau buat dalam ayat matematik. Okey? Daripada maklumat ni kita mau buat ayat matematik. Yang pertama dia kata jumlah sewa adalah 120 sehari. Okey, kita ada kondominium tadi ABC, betul tak? Jadi kita letaklah. Kita guna pemboleh ubah kita ABC. AB tambah C sama dengan 1240. Ini persamaan yang pertama. Okey. Kemudian persamaan yang kedua. Okey, saya tunjuklah siap-siap. Persamaan yang kedua, dia sudah bagi tahu jumlah simpanan dia ni adalah 276. Daripada mana? Okey, 10%. Makna 10%. Daripada mana ni 10% ni? Dia bagi tahu kamu 10%, maksudnya kalau kita tukar 10%, maknanya 10 per 100. Maknanya bila tekan kalkulator kamu akan dapat 0.1. 20% makna 20 per 100. Tukar kamu akan dapat 0.2. Sama juga 30%, 30 per 100 kamu akan dapat 0.3. Makna 0.1 A. Sebab apa? Sebab dia kata jenis A. 0.2 B. Dan 0.3 C. Ni. Memahami masalah yang kedua. Berapa jumlah simpanan dia? 276. Dan yang ketiga, untuk persamaan yang ketiga, dia bagi harga sewa unit jenis C adalah 2 kali ganda A. C sama dengan 2A. Sebab apa? Sebab dia kata 2 kali ganda A. Dapatlah persamaan yang ketiga. Tengok, daripada cerita tadi, kita kena keluarkan maklumat dan jadikan dalam bentuk ayat matematik. Inilah soalan ADMAT. Inilah soalan ADMAT. Bukannya soalan seketul-seketul yang dia bagi kepada kamu tadi. Jadi kamu kena betul-betul fahamlah. Macam mana
Mengapa? Kenapa jadi begini? Okey, seterusnya kita tengok jalan penyelesaian dia. Okey, yang tadi sudah ada, betul tak? Yang tadi sudah cikgu. Jadi pertama sekali kalau kita tengok dalam persamaan tiga-tiga persamaan ini, kita label dulu. Kita ada nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan ni payah sikit. Jadi kita selesaikanlah dulu perpuluhan ni. Maknanya kita darab dengan 10. Kita darab dengan 10. Kita menghapuskan perpuluhan ni. Susah untuk mau kira. Jadi persamaan yang kedua ini kita darab dengan 10. Bila darab dengan 10, hilanglah dia punya. Ingat ya, bila mau darab, kita mesti darab kiri dan kanan. Jambatan ini, darab 10. Buka lagi, darab yang baru. Kalau kamu terus darab begini, salah. Dia mesti tutup sebelum jambatan dan selepas jambatan. Dia mesti begini. Boleh. 10 ni berada di depan pun boleh. Berada di belakang pun boleh. Salah satu sajalah. Kalau yang ni berada di depan. Mau di belakang? Boleh. Tiada masalah. Okey. Jadi, bila kita selesaikan yang ini, kamu akan dapat 10 darab 0.1 dapat 1, 10 darab 0.2 dapat ni, dapat 2. Okey, 10 darab 0.3 dapat 3C. Okey, ini persamaan yang baru. Yang ini sudah kita gantikan dengan persamaan 1A tambah dengan 2B tambah dengan 3C sama dengan 2, 7, 6, 0. Okey, seterusnya. Okey, sekarang pilih mana-mana. Kita mau pilih persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Okey, bila kita pilih persamaan yang kedua tadi sudah jadi 4. Persamaan yang kedua tadi sudah jadi 4. Saya tukar nombor perpuluhan tadi kan. Kita tukar nombor perpuluhan kan. Jadilah dia yang keempat. Okey, kita mau samakan dia. Yang mana kita mau hapuskan B. Bila kita mau hapuskan B, kita mesti jadikan B samalah. Atas ni 1, betul tak? Bawah ni 2. Jadi tidak boleh, tidak sama. Jadi kita darab. Kasih darab B ni dengan 2. Mau kasih sama. Bila yang lain B darab 2, yang lain juga mesti darab 2. Apa yang kamu akan dapat? 2A. 2 darab A, 2A. 2 darab B, 2B. 2 darab C, dapat 2C. Sama dengan 2480. Okey, kita mau hapuskan B. Hapuskan dengan apa? Tambah ke tolak? Okey, hapuskan dengan tolak. Bila tolak, yang ni hapuslah. 2 tolak 1, kamu akan dapat 1A. Yang ni hapus sudah, 0. 2 tolak tambah 3 dapat negatif 1 sama dengan 280. Yang mana persamaan? Yang 0 ni buanglah. Okey, kita dapat persamaan yang baru. Ini persamaan yang baru. Okey. Bila dapat persamaan ini, yang mana kita ada nilai A dan nilai C. Kita tengoklah dalam kita punya yang ni. Ada nilai A, nilai C kan. Okey. Kita masukkan persamaan ketiga dalam 5. Yang mana persamaan yang kelima tadi, 1A tambah dengan 1C sama dengan 180. Yang mana C kita adalah ni. C kita adalah 2A. C kita adalah 2A. Gantikan di sini. Jadi 1A tolak 2A, kamu akan dapat 1 tolak 2A, kamu akan dapat A. Sama dengan 8280. Kamu akan dapat 280. Okey, ada kesilapan di sini sikit tadi. 1A tolak 1C sama dengan negatif 280. Negatif 280. Maknanya, bila kita masukkan dalam ni, C sama dengan 2A, kamu akan dapat 1 tolak 2A, kamu akan dapat negatif A. Sama dengan negatif 280. Okey, bila di sini negatif, di depan dia negatif, dan di belakang dia juga negatif, maknanya kita boleh hapuskan lah. Maknanya, kamu akan dapat jawapan A sama dengan 280. Okey, seterusnya, bila sudah dapat nilai A, masukkan A ke dalam 3 yang tadi. Okey, dapatlah C. Ini persamaan A adalah, persamaan yang ketiga adalah C sama dengan 2A. Yang mana A kita adalah 280. Kemudian kamu dapatlah 2 darab 280, kamu akan dapat 560. Kamu akan dapat C. Okey, A sudah dapat, C sudah dapat. Sekarang kita mau cari nilai A. Masukkan dalam 1. Yang 1 ni senang. Yang mana persamaan yang pertama adalah A tambah B tambah C.
kita gantikan A sama dengan 280. Ini A. C kita adalah 560. Okey, kita mau cari B. Ya, jadi yang ni buang. 1240 tolak dengan 560 tolak dengan 280. Kamu akan dapat B sama dengan 400. Jadi sudahlah kita dapat A, B dan C. Bila sudah dapat A, B dan C, buatlah konklusi. Buatlah kesimpulan. Maka A sama dengan, dia kata sewa tadi kan, 280 RM, mesti tulis RM. B sama dengan RM 400 dan C sama dengan RM 560. Ialah penyelesaian bagi sistem persamaan ini. Kamu kena ingat, kamu kena betul-betul hati-hati dalam tajuk ini. Sebab tajuk ini memang tajuk yang menguji kesabaran lah. Dan perlu sangat penelitian dan jangan cuai. Dan kamu kena faham, biasanya soalan ini akan bagi dalam bentuk cerita, kemudian kamu kena convertkan cerita itu ke dalam ayat matematik. Okey, seterusnya, saya harap kamu boleh jawablah soalan latih diri 3.3 yang mana dia mungkin soalan akan keluar seperti ini. Soalan seperti ini yang mana kamu kena convertkan cerita ini kepada ayat matematik. Kemudian barulah boleh selesaikan persamaan tersebut sama ada menggunakan kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Okey, panjang sedikit hari ini. Okey, itu sahaja. Cikgu minta maaf kerana terlalu panjang dan terlalu lebar huraian. Okey, cikgu harap kamu dapat jawablah soalan ini. Okey, sekian, terima kasih.